Halo pelajar-pelajar, welcome back to my channel. So hari ini cikgu akan recordkan video yang menunjuk kamu punya itu analisis, untuk nisbah penyata kewangan. So refer kamu punya buku teks. Kamu boleh tengok kamu punya buku teks page 12 hingga 13. Dia ada itu semua punya formula dan ada semua punya nama lah. So cikgu ada buat satu untuk contoh kamu, tapi semua boleh rujuk buku teks. Hanya cikgu akan beritahu kamu bagaimana cari itu nombor lah. So cikgu ada student feedback dekat cikgu, mereka kata ada sekolah guru teacher yang panggil mereka buat setiap nisbah hanya satu saja. Kita ada 3 jenis, tapi school teacher kamu hanya mau kamu record satu saja. So kamu mau tengok loh. Kalau school teacher kamu mau semua, then you write semua lah. Kalau dia hanya mau setiap jenis satu, then you write satu lah. So please refer kamu punya school teacher. Cikgu hanya bagi satu reference saja. So jangan takut. Ini semua boleh dapat di buku teks. Cikgu sudah tulis di sini page 12 hingga 13. First kamu mau tengok kamu punya penyata kewangan, dan all the number, ialah boleh dapat di sana lah. So first ialah peratus untung kasa atas kos jualan. Very easy. So you go and find the untung kasa. Untung kasa. Nombor dia 4891, right? So ini letak di atas. So sini ialah 4891. Kos jualan juga di atas loh. Hanya salin saja 11669. So kamu letak di bawah 11669. Then you use your calculator. Remember, kamu boleh tulis 100%, itu simbol persen boleh tulis. Tapi kamu tekan calculator, tak perlu tekan persen. Kamu hanya times 100 saja. So kamu akan dapat decimal. I think ada decimal lah. So decimal cikgu ialah 41.91. So normally we will put 2 decimal lah. So tengok cikgu kamu loh. Normally ialah 2 punya lah. 2 perpuluhan, tempat perpuluhan. So itu tafsiran kamu boleh tulis bagi setiap RM1 kos jualan. Explain ini maksudlah. Untung kasa yang tipu oleh ialah kerana kita ialah 41% lah. So cikgu akan tulis 41 sen. So if kamu punya ialah hundreds, 110. Then kamu punya ialah RM 1.10. Repeat again. Kalau kamu punya percentage 110, so kamu punya RM ialah 1.1. RM 1.1. So kamu mau tukar sendiri kalau berbeza. Then the next, beratus untung kasa atas jualan. So you need to find untung kasa 4891 atas. Then jualan bersih. Kita hanya ada satu jualan lah. So cari 16560 cikgu punya lah. Letak bawah. Times 100 cikgu akan dapat 29.54. So letak itu tafsiran bagi setiap RM1 jualan bersih. Untung kasa yang diperolehi cikgu ialah 29 sen. 29 sen. So lihat kamu punya, cikgu punya 29 sen. So yang sama kalau sudah melebihi 100%, so kamu tukar 1 point berapa lah. Dan the third one, beratus untung bersih atas jualan. Sini cikgu ada student feedback dengan saya kerana mungkin kamu punya bukan untung bersih, kamu punya ialah rugi bersih. Kalau macam ini, so kamu punya formula atas kamu tulis rugi bersih. Tapi formula sama, beratus untung bersih atas jualan. Tapi atas kamu mau tanya cikgu kamu lah, kalau dia mau tulis rugi bersih, then you just, I think untung bersih, jualan bersih sama. But your number you put negative, atas negatif. Tak perlu negatif pun tak apa. I mean you just put all the number, then your explanation you tulis rugi bersih. Repeat again.
Untung bersih, jualan bersih tak boleh ubah. Kerana ini ialah formula, tak boleh ubah. So, percentage juga tak perlu letak minus. You hanya tukar tafsiran jadi untung bersih kepada rugi bersih. Enough. Okay. So, untung bersih sini 594. So, kita letak 594. Jualan bersih atas kita punya 16560 times 100 kita akan dapat 3.59. Very small amount. Okay. So hanya 3 sen. Okay. So bagi setiap satu ringgit jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 3 sen. Kalau school teacher kamu tak accept untung bersih, rugi bersih, so you need to change your folio lah. Okay. Maybe you need to meninggikan jualan atau menurunkan perniagaan. If like that, okay, you need to refer your school teacher. Okay, so sini 3 sen. Okay, so yang sama kalau sudah lebihi 100%, kamu tukar RM berapa? Okay, so pulangan atas modal juga sama. Kalau formula tak boleh ubah, untung bersih juga terus ikut untung bersih. Jangan ubah. So number juga boleh letak yang rugi punya number, tapi itu tafsiran tukar rugi bersih. Repeat again, formula tak ubah, itu working tak ubah, tak perlu letak negatif, tapi itu tafsiran untung bersih tukar rugi bersih. So modal awal, that means modal lah. So kamu pergi cari modal. Cikgu punya ialah 30,000. Okay, so cikgu letak 30,000 di bawah. Times 100 percentage juga small punya 1.98. So hanya dapat 1 sen. Okay. So sama kalau kamu punya sudah lebihi 100, so tukar RM. Okay. So cikgu terus. Okay. Dan seterusnya jenis nisbah yang kategori kedua. Okay, nisbah semasa kita mau guna aset semasa, so cikgu punya tepi sini ada aset semasa the final sum number 41156 letak atas. Liability semasa bawah total 10666. Okay, letak bawah. So ini tak perlu times 100 lah. Ini ialah nisbah. Okay, dia akan dapat 5.86. Okay, ini 2 dot. Okay, 1. Okay, cikgu tak tahu ini dot panggil apa. Sorry. Okay, cikgu hanya tahu Chinese. Saya tak ada remember itu Malay lah. Okay, so nisbah ialah 1. Memang belakang ialah 1 punya. Okay, so explanation bagi setiap satu ringgit liability semasa perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak 3.86. Okay, untuk menjelaskan nil. Ini ialah tafsiran nil. So aset semasa nisbah hujan asid. So yang sama aset semasa 41156. So kamu mau tolak inventory akhir 1699. So cikgu punya 41156 minus 1699. Okay, liability semasa sama dengan atas 10666. So juga tepat ada yang sama. Okay, belakang ratio 1. Okay, ratio 1, cikgu panggil ratio 1. So 3.70 ratio 1. So explanation, bagi setiap 1 ringgit liability semasa perniagaan, liability semasa perniagaan mempunyai aset semasa yang tidak termasuk inventory akhir sebanyak yang sama 3.70. Untuk menjelaskan. Okay, dan the last category, jenis nisbah yang ketiga ialah cara pusing ganti inventory. So kos jualan rujuk PUR, perdagangan dan untung rugi 11660, cikgu punya number. Inventory purata macam ini. Kerana inventory purata kita akan guna inventory awal dan inventory akhir tambah and then bahagi 2. Tapi kita tak ada inventory awal. So just guna inventory akhir. Just guna inventory akhir 1699. Okay? Dan kamu bahagi, so dapat 6.89 kali. Okay, macam ini ya. Mungkin ada cikgu dia tak mau 6.89 kali kerana kali tak ada point punya. Mungkin cikgu panggil kamu, okay, bunda kepada 7. So kamu ikut cikgu lah.
Tapi ini ialah textbook ada itu tempat perpuluhan, ada decimal point. So cikgu letak. Okay. So explanation dalam satu tempoh perakaunan, perniagaan telah mengganti atau membeli inventory baru sebanyak 6.89 kali. Okay. So kalau school teacher kamu mau bunda dan bunda, tempoh kutipan hutang ini cikgu mau remind. Account belum terima kan? Cikgu akan guna 1030. Okay, what is 1030? Okay, account belum terima, belum tolak PSA, dia ialah 1030. Cikgu akan guna nombor ini. Okay, kerana PSA ialah agak punya, dia bukan mesti akan berlaku. So cikgu tidak ada letak di dalam, tidak ada minus lah. So cikgu punya ialah 1030. Dan jualan kredit cikgu sini ada tulis mau refer kamu punya kawalan. So cikgu bagi kamu tengok. Kawalan belum terima, kita buat sebelum ini ada satu jualan kan. Ini nombor 2530. 2530. Nombor ini letak di bawah. Okay, letak di bawah. Okay. Dan kita times 31 days. Kenapa? Okay, actually kita akan times 365 1 year. Tapi kerana kita punya itu folio, kita hanya buat 1 bulan. So kita times 31 hari lah. So kita akan dapat 30 hari. So explanation, perniagaan mengambil masa 13 hari untuk mengutip hutangnya dari pelanggannya. Okay. The last one, account belum bayar. Kita pergi cari account belum bayar. Okay, 9636 atas. Okay. Dan belian kredit refer account kawalan. So kita pergi tengok account kawalan. Sini hati-hati Ada 2 belian kan. So kamu mau plus. So cikgu punya akan dapat 10686. So di bawah 10666. Then times 31 days, kita akan dapat 28 days. So sini explanation, purata pembayaran hutang kepada pembekal oleh perniagaan mengambil masa 28 days. Okay. So sini analisis sangat mudah kerana kamu boleh refer kodex. Kalau school teacher kamu hanya satu, lebih mudah lagi. Okay. So kita akan teruskan belanjawan. Okay, sekarang kita akan buat itu belanjawan. Okay, so cikgu sini bagi satu advice. Kalau kamu mau buat belanjawan, kamu boleh buat di Excel dulu kerana Excel dia akan, kamu boleh set formula sendiri dan mudah calculate. Okay, so cikgu akan tunjuk how to create the table lah. Okay, so belanjawan, so kita punya kerja khusus kan, kita sudah buat dalam bulan March, end of March. So kita belanjawan akan agak okay, apa yang berlaku di April, Mei dan Jun. So inilah table dia. Ini maklumat kan, kita akan dapat di kita punya kertas soalan. That means semua orang sama punya. Okay, so cikgu start tunjuk bagaimana buat. Okay, so A. Baki awal pada 1 April 2021 adalah berapa? So baki sini, okay, you nak faham belanjawan adalah berkaitan dengan duit. So duit, that means ada apa ialah duit. One is cash, tunai. Then another one is money di bank. So kita mau cari 2. So refer PKK, tunai dan bank. Okay, so cikgu punya bawah-bawah sini. Tunai cikgu 1277X. Bank cikgu 24280. So kamu mau tengok kamu punya, cikgu tekan dulu Okay, cikgu akan dapat 37058. So cikgu double confirm sekali lagi. Okay, ini cikgu punya, kamu mau tengok kamu punya. Okay, so cikgu punya ialah 37058. Cikgu punya. So this is your first baki BB. So kamu letak di April. Okay, dan letak sini 37058. Okay. Okay. Dan B. Jualan meningkat daripada bulan sebelumnya. Okay. 5% daripada bulan sebelumnya. That means every month kamu punya nombor akan tambah 5%. 5%.
Dan 30% daripada jualan adalah secara kredit. So, kamu pergi tengok kamu punya perdagangan, cikgu sudah letak di tepi. Jualan ialah 16560 kan. So, this one is our March punya nombor, 16560. Okay, this is my March punya nombor. So, cikgu tambah 5% dulu. So, tekan calculator dulu, 5%. So, cikgu akan dapat 17388. Okay, then times tambah 5%. Okay, ada decimal boleh letak lah. I think decimal maximum 2 lah. Then tambah 5% lagi. So cikgu punya 1917.27. Okay, so kamu lihat kamu punya. So sini dia akan dia kata 30% ialah jualan secara kredit. That means okay, kamu punya jualan, okay, bukan semua terus bagi cash. Ada 30% hutang dulu. Hutang berapa lama? Sini bawah, okay, donggi sini ada tulis polisi kredit 30 hari diamalkan. So kamu boleh hutang 1 month. Okay, that means March punya April bayar macam ini. So then you bahagi kamu punya nombor lah. Cikgu calculate dulu. Sini cikgu ajar satu teknik lah. So kamu guna, that means cikgu punya 16560, then you times 70%, kamu akan dapat 11592 kan. Sini kamu boleh guna satu auto sum sini, then you drag sini 2 kan. Yang tengah sini G6 then you change this dot. Ini ratio, you tukar minus. So dia akan terus minus untuk kamu. Ini boleh buat dengan cepat. Then you copy ini formula. Letak April punya. You paste it first. Paste it. Nanti kamu kira akan cepat kira. So you see you tekan 17388, then you times 70% kan. Sini satu decimal saja. So cikgu sini ialah 12171.6. So dia akan tolak. Kamu boleh jimat itu masa untuk tekan 30%. So 18254 12780.18. Okay, so dia akan tolak. Okay, this one. 2 decimal, so 13419.19. Okay, dia akan tolak. Okay, so guna formula lebih mudah. This is the benefit of doing in Excel. Okay, so sekarang kita mau letak di dalam. Okay, jualan jualan. So letak penerimaan. So kita letak jualan. Okay. Be careful Okay, now you need to refer 70%. So cikgu tulis jualan. Juga boleh tulis jualan tunai lah. So you choose one of the name. Okay, lihat carefully. Okay, April the yellow color punya highlight. Okay, kalau kita buat di dalam belanjawan kan, kita bunda. Okay, jangan ada perpuluhan. Kerana itu folio dia sudah kata jangan ada perpuluhan. So kita letak 12172 lah. Itu 0.6 kita bunda 1. Tambah 1 lah. Okay. 12172. So sini 0.1 tak boleh bunda. So 12780. Okay, June 13419. Okay, so jualan tunai sudah settle. Okay, jualan kredit hati-hati Sini nama, okay, kamu pikir. Jualan kita akan jual kepada pelanggan. Pelanggan dalam akaun kita panggil akaun belum terima. So the April one ialah 30%. You tengok, okay, kamu mau cari yang bawah sini. Cikgu letak warna merah. Hati-hati April 52
416. May 5477. June 5751. Okay, macam ini. Okay. Cikgu sini punya formula. Cikgu guna juga auto sum. So kamu tekan kotak ini dan you drag ini dua. Sampai bawah pun tak apa. Okay, cikgu tunjuk sekali lagi ya. Auto sum. So dia akan show mungkin dia sudah fikir dia lah kolom ini. So you enter lah, dia akan plus. Then you copy formula ini di sebelah C9 you paste it. D9 you paste it. Dia akan kira ini ialah kelebihannya. Okay? Dan C, berlian pada bulan April meningkat 3% daripada bulan sebelumnya. The first month, April tambah 3%. Manakala berlian bagi 2 bulan berikut meningkat 2%. Okay, the first month tambah 3%. Then the May, June tambah 2%. Okay, 70% daripada berlian adalah secara kredit. Okay, 70% ialah kredit. 30% ialah tunai. Okay, so ada beza. Atas sini tunai 70, sini tunai 30. Dan sini cikgu mau remind kamu kerana cikgu ada student, dia beritahu cikgu ada school teacher panggil guna berlian, ada yang panggil guna berlian besi. So I tak pasti yang mana cikgu kamu refer lah. So I not sure lah. Okay. So cikgu refer cikgu punya number, cikgu guna berlian lah. Cikgu guna berlian. Kalau school teacher kamu panggil guna berlian besi, then you use berlian besi lah. Okay. So cikgu guna berlian lah. So you refer school teacher kamu. Okay. So I mau remind kamu, mesti mau listen to school teacher dulu. Then you refer cikgu punya Excel. Tengok itu konsep bagaimana buat. Okay. So cikgu letak 135418 di match lah. Okay. April tambah 3%. So 2 decimal. Okay. May tambah 2%. First month 3%, then following 2%. So 14069.95. Okay. So sini juga tambah 2%. 14378.89. 2%. Then now kamu boleh guna so kamu boleh tekan di G17, G17 sini kolom, dan you guna auto sum. Sini 2 kotak, tengah sini you guna minus. Okay, so sini 30% dulu, 13418. 4025.4. Okay, so kamu akan dapat 93926. Okay, sini 13820. $4146.16. So you copy, remember copy sini, then paste sini, paste sini, paste sini. Okay, May juga tolak. $422.09. And the last one. $4313.67. Dia akan minus. Okay, so 70% cikgu akan guna warna merah. Tapi kita mau emphasize April lah. Ini March tak ada guna for credit. Okay, so tunai lihat 30%. Okay, name ialah berlian tunai. So remember, refer school teacher. Kalau dia mau guna berlian bersih, then you guna berlian bersih. Kalau dia mau berlian, then you guna berlian. Okay. Okay, so April ialah
Jadi, okay, bunda kan 4146 cikgu punya lah. May 4229. Then June 4314. Okay. Then bawah sini kredit mah. Kredit that means kita beli daripada account belum bayar. So April punya number, merah punya 9674. Second month, May, 9868. Then June, 10065. Okay, macam ini. Okay. Dan donggi policies ini cikgu sudah explain lah. Okay, iya, anggaran belanja bulanan adalah seperti berikut. Ini ialah cikgu punya refer. Okay, cikgu hanya guna 3. Kalau school teacher kamu mau 5, so kamu boleh tambah. Okay, don't all follow cikgu. Follow school teacher kamu. So several kios kamu boleh pergi tengok itu belanja. Okay, kita punya account perdagangan untuk belanja. Okay, several kios ada 400. So cikgu sini tulis 400 lah. Upah cikgu punya, okay, upah sini 3460 cikgu punya. So kamu mau tengok kamu punya. Kadar barang cikgu punya 80 lah. So cikgu letak 80. Kalau ada yang lain-lain, so you tulis yourself. Very easy, okay. You just put in the pembayaran, then you all sama, okay. So boleh macam ini. The Excel punya kebaikan, copy ini 3 nama, paste di sini. Copy sini punya 3 nombor, paste di sini. Dan paste di sebelah. Very fast. Okay. Macam ini. Okay, so anggaran penerimaan bulanan. Okay, school teacher kamu akan fix 1 atau 2 penerimaan. Cikgu fix saya punya sewa diterima. Kerana dalam perarasan tidak ada 1 sewa diterima. Di hasil punya lah. Sewa diterima. Kerana ada 2 sewa. So cikgu 1 tulis sewa kios, 1 tulis sewa diterima. Ada beza punya. One is receive, one is give. Okay, so sewa diterima cikgu punya 400 lah cikgu punya. So refer kamu punya lah. So 400 kan letak di atas. So name is sewa diterima. Okay, all is same. 400. So you boleh copy and paste. Okay. Copy. Paste. Okay, cikgu ada tengok yang student ada beritahu cikgu ada yang ada faedah pinjaman, ansuran pinjaman. Okay, so remember refer your school teacher. Okay, so cikgu sudah buat yang semua. Then cikgu show how to do. Okay, bagi kamu tengok. So first you calculate jumlah pembayaran guna AutoSum. Drag di sini dia sudah beri satu sampel. So tak ada mana mau berubah, dan you enter, dan copy sini, paste di sebelah, okay, macam ini. Okay, dan kamu sudah dapat nombor sini, okay, atas dan bawah sini. So lebihan AutoSum juga, you choose kolom ini, then you pergi cari atas, and then you put minus B20, okay, dia akan tolak. Okay, B9 minus B20. So dia akan dapat 28. So copy formula ini, paste di sebelah. Macam ini. Then the Baki HP guna AutoSum juga. Dan guna 370, that means B3 lah. And then plus B21. Enter. Okay. B, you see B3 plus B21. Okay, copy. Okay, tepat formula ini. So you copy formula, letak tepi. Dulu. Then you put 37086 atas. 37086. Then you enter. Okay, then dia akan plus 620 dapat 37700. Letak atas 37706 plus 1251. Dia akan dapat 38950. Okay, remember buat di Excel dulu dan bagi school teacher kamu tengok itu draft. Kalau tak ada problem, then you boleh terus buat yang seterusnya. So video cikgu sampai sini. So cikgu akan record yang last video untuk kamu.
Okay, so see you in the next video. Bye bye.